kepada perjuangan Malaysia bagi memastikan hak dan keadilan rakyat Palestin mendapat pembelaan. Kalau kita lihatlah isu ni, dia dah berlarutan sejak sekian lama tapi tak ada penyelesaian. Sebab apa? Sebab kita dah bersuara dah. Kita dah bersuara tapi bersuara saja dia tak efektif. Sebab isu ni core, dia dalam sangat. Kalau boleh dia perlu letupkan terus tempat tu, boom, baru tak ada masalah dah. Tapi kita tak nak lah macam tu. Kita nak secara aman damai lah. Tapi dia ada isu lah untuk dari pihak Zionis Israel, dia cakap itu like isu agama. Dia cakap tu tanah kami, the promised land. Tapi sedangkan Palestin dah duduk sana setelah sekian lama, dah lama duduk kat sana. And then dia datang, dia cakap dia nak duduk kat situ. And then muncullah konflik dengan masuknya US, masuknya British bagi tanah, peiktiraf dan sebagainya. Dah ada negara Israel. Pelibatan rakyat dalam menangani isu kemanusiaan di Palestin dapat dilihat secara jelas melalui non-governmental organisation, NGO, pertubuhan bukan kerajaan. Contohnya, nanti kita lihat satu persatu. Kewujudan NGO bukan kewujudan UFO, NGO, non-governmental organisation. Ini membolehkan satu bentuk koordinasi, hand by hand, koordinasi membantu warga Palestin dapat dilaksanakan. Apa maksud koordinasi tu? Macam insting lah. Ada koordinasi dia. Contohnya tim bola, dia ada koordinasi dia yang tertentu. Tim Mobile Legend, perlu ada marksman, perlu ada tank. Itulah koordinasi yang menunjukkan kekuatan sesebuah pasukan tu. Maksud koordinasi ni ada pasukan yang bahagian makanan, ada bahagian perubatan, ada bahagian mental, bahagian keceriaan. Macam juga dalam kelas lah kan, ada exco kebersihan, keceriaan, macam-macam. Untuk membantu warga Palestin. Antara NGO yang aktif dalam bidang kesukarelawanan ini termasuklah Aman Palestin dan Cinta Gaza Malaysia. Yes, ada soalan ke? Okey, tak ada. Kalau ada soalan tanya je. Jangan malu, jangan segan, saya ada. Cinta Gaza Malaysia, CGM. Inilah contoh NGO yang aktif lah. Aman Palestin ni sangat glamour, masuk dalam berita mana-mana pun. Aman Palestin yang pertama. Ingat ya, akan masuk quizzes nanti. Quizzes nanti kita akan buat team. So, berusahalah sehabis baik untuk pasukan anda. Okay, Aman Palestin didaftarkan secara rasmi pada tahun 2006 dan menjadi organisasi yang giat membantu rakyat Palestin secara kolektif, secara bersama, sistematik, ada sistem, berterusan dan berkesan, efektif, sentiasa, berterusan, ada sentiasa. Dia taklah, okey kita tubuhkan Aman Palestin pada tahun 2006, and then pada tahun 2007 senyap, dibubarkan. Tak. Dia masih lagi relevan sampai 2021 sekarang ni. So bagus ya Aman Palestin ni. Dia menyalurkan bantuan, kebajikan dan sumbangan orang ramai kepada rakyat Palestin lah, obviously. Tapi dia ada isu jugalah. Ada isu sebab nak sampaikan sumbangan kepada rakyat Palestin tu tak mudah. Kalau kamu lihatlah macam mana Palestin ni sebenarnya, kita akan nak cakap macam mana? Kita akan confuse. Pernah tengok tak negara Palestin macam mana? Pernah tengok tak kehidupan rakyat dia macam mana kat Palestin? Sebab kat Palestin ni dia hidup macam satu komuniti. Dia ada masyarakat Yahudi kat situ sekali. Yahudi ada, Palestin pun ada. Dia duduk sekali. And then dia ada je yang ada perumahan, yang ada kedai, main phone setiap masa macam remaja, standard remaja, pergi interview kerja. Tapi dia ada satu kawasan yang betul-betul kena hentam. Itulah kadang-kadang sumbangan disalurkan patut yang kena hentam tu. Tapi yang dapat sumbangan tu macam orang yang tak hadap masalah sangat. Maksudnya orang Palestin yang dah buat joint venture dengan orang Yahudi. Yang ni kita tak tahu. Yang ni tak dibagi tahu dalam mana-mana
artikel atau media sosial. Adalah, tapi dia terhindar sikit, tersorok sikit. Apa yang saya cuba maksudkan kat sini, isu Palestin ni kenapa dia berlaku berterusan? Disebabkan oleh orang Palestin tu sendiri dan juga orang Yahudi yang dia mementingkan kepentingan peribadi. Yang ni lah the other side story yang tak ramai orang tahu. Yang orang tahu orang Yahudi dia hentam orang Palestin. Hentam. Tapi di sebalik tu dia ada orang Palestin yang berpaling tadah. Tapi jadi macam banyak pula lah isu nak kupas ni. Jadi macam banyak faktor yang perlu diambil kira. Tapi itu yang kita perlu tahu ya. Palestin, ada Aman Palestin diiktiraf. Dia buat sejak tahun 2006 lagi. Kemudian dia ada Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM. Aman Palestin, MAPIM. Merupakan gabungan beberapa buah NGO dan turut menjalankan kerja-kerja kesukarelawanan dalam usaha membantu rakyat Palestin yang tertindas. Antara aktiviti termasuklah mengadakan Hari Solidariti Rakyat Palestin. Okey, apa maksud solidariti? Apa maksud solidariti? Ada siapa-siapa tahu nak share apa maksud solidariti? Solidarity ni time saya form 5 dulu famous lah kat sekolah saya. Solidarity for Palestine. Solidarity ni dia macam agreement, perpaduan, persetujuan, kesatuan, yes. Untuk berkenaan satu-satu isu. Okey, saya tunjuk satu contoh mudah lah yang menunjukkan solidarity. Siapa pernah tengok movie Hunger Games? Hunger Games. Katniss Everdeen. Siapa pernah tengok? Reply dekat chat. Pernah. Pernah tengok kan? Ingat tak bila budak kecil tu mati kan? Apa entah nama Mockingbird kan? Dia ada satu trademark macam ni. Siapa ingat? Burung ni. Tak ingat ni you guys ni. Tengok balik cerita tu nanti. Saya tak tengok langsung yo. Tak tengok langsung. Apa dia Nazi ke you? Nazi bukan, dia macam ni. Okay. Nazi lain sikit. Maksudnya dia nak tunjuk yang dia sedih akan kematian budak kecil tu yang kena tombak tu. Apa tak nama budak tu tak ingat. Yang rambut kerinting macam Ellie Cat tu. Maksudnya dia macam sedih lah. And then bila semua orang tengok Katniss buat macam tu kat TV, semua orang buat macam tu juga. The whole crowd buat macam ni. Nak menunjukkan we're all in this together. Kita sama-sama dalam benda ni. Maksud Hari Solidariti Rakyat Palestin tu boleh merujuk kepada kita semua mengenang kesusahan, kepayahan rakyat Palestin. And then kita doakan yang terbaik untuk dia orang. Itu Hari Solidariti. Hari untuk menghormati dan juga menyokong lah. Kemudian Cinta Gaza Malaysia. So tadi kita dah pergi, yang pertama adalah Aman Palestin. Yang kedua adalah MAPIM. Yang ketiga adalah Cinta Gaza Malaysia, CGM. Siapa yang asaskan? Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman dan menjalankan operasi sejak 2013. Okey, apa yang dia buat? Dia menjalankan aktiviti kutipan dan sumbangan kepada penduduk Gaza, terutama kepada kanak-kanak, ibu tunggal dan warga emas. Melancarkan projek Ramadan 2020 dengan tema Ramadan Bulan Berkongsi Kebahagiaan. Merangkumi bantuan perubatan, medical care, kebajikan belia untuk anak-anak muda dari segi pendidikan lah, teknologi hijau, infrastruktur, pendidikan, pengajian Al-Quran serta seni dan budaya. Ni beza ya sumbangan ni dengan Aman Palestin. Dia lebih kepada Aman Palestin ni lebih kepada, dia bagi juga sumbangan tapi lebih kepada mental dan juga barang-barang lah. Tapi kalau Cinta Gaza Malaysia ni dia macam complement, dia macam lagi tambah lagi apa yang Aman Palestin buat tu. Sebab Aman Palestin tu dia tak mampu stand on its own. Maksudnya dia mampu je berdiri sendiri tapi dia perlukan support juga. Tak boleh nak harapkan Aman Palestin je. Lagi ramai lagi bagus. The more the merrier kan. Lagi ramai lagi bagus. So ditubuhkanlah sejak tahun 2013 ni
wujudlah infrastruktur, bina-bina sikit, pendidikan, pengajian Al-Quran serta seni dan budaya. Ingat ya, cinta Gaza Malaysia. Bukan rindu Gaza Malaysia, cinta. Kasih Gaza Malaysia pun bukan. Cinta Gaza Malaysia. Kemudian Muslim Care Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 2006 dan secara aktif menjalankan misi kemanusiaan termasuk di Palestin. Ditubuhkan sejak 2006 dan aktif dalam kemanusiaan termasuk di Palestin. Maksudnya Muslim Care tu dia merujuk kepada semua bangsa Islam, semua bangsa yang beragama Islam di seluruh dunia, dan ditakdirkan Palestin tu adalah salah satu. Ada banyak lagi kalau Uyghur ke Rohingya ke Muslim Care Malaysia ni, dia akan menyebelahi masyarakat yang beragama Islam dalam pelbagai aspek lah. Okay, Muslim Care Malaysia. Ada 4 kat situ. Aman Palestin, MAPIM, Cinta Gaza Malaysia dan juga Muslim Care Malaysia. Ada 4. Okay. Rakyat Malaysia turut menyatakan sokongan padu kepada rakyat Palestin. Padu babe, Malaysia support. Mereka melakukan demonstrasi sebagai tanda sokongan kepada Palestin dan menubuhkan tabung Palestin untuk mengutip sumbangan kewangan kepada mangsa Zionis di Palestin. Betul lah, dari zaman dulu lagi demonstrate dan tanda sokongan kepada Palestin. Kalau kita lihat dekat media sosial kan, saya rasa mesti ramai daripada kawan-kawan kamu yang share. Okay, sila apa keganasan yang Zionis buat di tanah tu, tanah Palestin, apa yang dia buat, kekejaman. And then dia cerita apa yang berlaku sebenarnya. Budak-budak kena tembak sampai mati, budak-budak kena pukul, makcik tua kena tolak, kena hina. Sekarang ni yang baru-baru ni dia cakap death to all Arabs. Death to all Arabs, kematian ke atas semua orang Arab. Dia cakap lagi bagus kalau dunia ni tak ada orang Arab, tak ada orang Islam. Dia cakap macam tu. Death to all Arabs. Tu menunjukkan betapa buruknya perangai orang Yahudi. Kesian kat dia orang. Yang buat protes tu budak-budak kecil, budak-budak Yahudi kecil je. Cakap kematian ke pak-pak Arab, kematian kepada orang Arab, budak kecil tu jerit. Faham ke tak? Tak faham. Nak cakapnya implementasi ideologi terhadap kanak-kanak sejak kecil lagi. Kalau kita lihat sistem pendidikan Israel, dia top 10 tau. Top 10 dalam seluruh dunia ni. Israel. Mungkin dia nombor 5, nombor 6 macam tu lah. Pendidikan dia bagus lah sebab betul lah negara kecil kan, dia memang all out lah dari segi pendidikan. Tapi dia implement ideologi yang tak sepatutnya, iaitu kebencian terhadap masyarakat Islam. Khususnya masyarakat Palestin yang tinggal bersebelahan sahaja. Dia cakap macam Palestin ni buat taik kat kita. Baik kita benci Palestin, baik kita bunuh mereka supaya mereka tak dapat menyusahkan kita pada satu hari nanti. Sebab itulah bila dia nampak budak-budak kecil Palestin, dia akan lihat budak tu sebagai satu ancaman. Budak ni bila dia besar, dia akan tentang kita. So ada baiknya kalau kita tembak terus budak Palestin ni, pam dia tembak. Itu ialah pemikiran orang Yahudi. Tapi dia adalah efek dia lain pula. Kalau sembang banyak pula faktor dia, sebab dulu perang banyak kot perang. Israel perang banyak. Menang pula tu. Sebab tu dia cakap macam ni nak hapuskan masyarakat Israel ni. Satu dunia benci Israel. Bencilah hang buat taik. Ni contohnya dah. Kemudian selain itu, rakyat Malaysia turut terlibat menghantar bantuan makanan dan perubatan ke Palestin menerusi program Freedom Flotilla. Siapa tahu masuk flotilla tu apa? Freedom Flotilla. Freedom Flotilla ni merujuk kepada kalau masuk flotilla tu maksudnya macam fleet ataupun kapal terbang lah sama sekarang ni. Nak cakap macam ni, saya lukislah sikit, lama tak lukis ni. Bayangkan dalam cerita One Piece kan, dia ada fleet. Dia ada kapal, satu kapal, hodoh kat lukis kapal. Ni air. Ada satu kapal, 2 kapal, 3 kapal, 4 kapal. Kapal-kapal ini mengandungi bantuan bekalan makanan. Dan juga yang ni ada kapal terbang. Freedom Flotilla ni maksudnya kepada program kemanusiaan dari segi bekalan makanan yang dibawa melalui kapal terbang dan juga kapal-kapal lah yang membawa barang dari seluruh dunia.
ada ahli dia dari seluruh dunia. You'll be surprised, ada mak-mak saleh, ada orang Yahudi sendiri. Ada orang Yahudi sendiri, dia ada dua je. Dia ada Old Testament dan juga yang Zionis punya Yahudi ni. Yang ni, Iqbal, line tak berapa okey. Dengar tak sekarang ni Iqbal? Saya lagging ke guys? Tak ada je. Okay, tak apa. Dia macam ni. Kat Zionis ni, orang Yahudi ni dia ada dua jenis. Old Testament dan juga yang Zionis sekarang. Tapi yang berleluasa sekarang ni adalah Zionis. Yang Old Testament ni dia sangat baik. Dia sangat baik. Memang terkejut lah. Sampai saya pun boleh cakap inspirasi dah. Tahu tak orang Yahudi tu cakap apa? Dia cakap based on kitab dia, based on kitab asal Yahudi, Old Testament tu, dia cakap kita tak boleh mendatangkan kemusnahan dan juga kerosakan ke atas muka bumi ini. So jangan buat kacau seperti mana yang Zionis tu buat. Yang ni dia baik sikit. Cakap kita tak boleh dapat tanah sebab kita tak ada tanah. Kita dihalau daripada tanah kita sebab kita ada buat jahat dulu. Ada dalam Al-Quran disebut. And then kita perlu tunggu Nabi. Nabi untuk bimbing kita balik. Dia cakap macam tu. Tapi yang Zionis ni cakap, mana ada. Kita perlu pertahankan sendiri hak kita. Tak ada orang nak pertahankan untuk kita. Sampai orang Zionis ni pun benci orang Yahudi yang lama tu. Sebab orang Yahudi yang lama tu dia support Islam. Dia support Palestin. Dia cakap Free Palestine. Tanah itu bukan tanah orang Israel pun dia cakap. Tapi yang sedihnya dia pun kena kecam. Bayangkanlah Old Testament tu dia kena kecam dengan orang Yahudi sendiri. Sedangkan dia orang Yahudi. Dan juga dia dikecam oleh sesetengah bangsa yang ignorant, yang tak tahu. Dia tahu Israel jahat terus. Tapi ada di sebalik tu Israel yang sedar diri. Tapi bila sebut kau Israel, aku benci kau. Macam tu terus. Jangan jadi macam tu. Kita perlu nilai, kita perlu faham dulu. Dia berpijak di bumi yang nyata ataupun di awang-awangan. Boleh tengok dalam YouTube. Ada banyak yang cerita. Saya Yahudi tapi saya support Islam. Sebab apa? Saya faham apa yang disampaikan dalam kitab saya. Kelakar gila pakcik tu. Dia bawa kereta kan. Dia bawa kereta and then dia langgar kereta orang. Boom. And then dia cakap tak apa ni, tak ada masalah pun. Cuba tengoklah. Kemudian rakyat Malaysia yang menyertai misi bantuan turut menghadapi cabaran seperti ditawan dan dipenjara. Yes. Kalau kita lihatlah ada banyak sebenarnya kisah. Tapi yang common ni, apa nama perempuan yang mata bulat tu? Ada siapa-siapa kenal tak? Mata bulat? Alien ke? Bukan. Mata bulat tu. Heliza Helmi. Heliza Helmi. Dia ada ceritakan kisah dia sewaktu dia pergi ke Palestin untuk memberikan sumbangan. Dia cakap dia ada bom yang detect haba manusia. So dia kalau pergi Palestin untuk misi kemanusiaan, it's either hidup atau mati. Masa dia nak pergi tu, geng-geng yang kereta sukai lawan tu dia cakap, okay, kita nak pergi ke Palestin ni, kita bukan pergi saja. Kita nak pergi jihad, kita nak berjuang. Kita mungkin tak boleh balik. Mungkin badan kita berkecai kena bom ke apa. So inilah cara perjuangan kita. So sekarang ni sebelum kita mulakan perjalanan sukai lawan kita untuk membantu rakyat Palestin, sila call kaum keluarga yang terdekat. Call mak ayah, call suami, call isteri, call anak. Cakap minta maaf, halalkan segala makan minum dan doakan keselamatan saya. Saya mungkin mati syahid. Cikgu. Lag. Okay. Nak ulang balik ke dari awal? Sekarang okey tak lagi? Test 1, 2, 3. Okay. Noted Hafiz Irfan. Saya lag. Test 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey tak lagi? Kalau dah tak lag bagi tahu saya akan bercakap je. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Cikgu lag.
Hello, test, test. Sekarang ni lag tak lagi? Sekarang tak ada cikgu, sekarang tak ada. Okay. Sorry, maafkan saya. Dia hujan sini, biasalah. Hujan rahmat ni. Kalau doa ni mudah makbul. Saya doakan kamu semua berjaya, insyaAllah. Okay. Sambung tadi, kisah Haizah Helmi kan, dia cakap. Okay, sebelum kita nak mulakan sesi sukai lawan kita ni, kita perlu minta maaf dulu dengan mak ayah. Minta maaf dengan suami, minta maaf dengan isteri, minta maaf dengan anak. Cakap. Balik. Lag balik? Lag balik je. Subhanallah. Sebentar ya. Sorry, jap. Okay. For the time being, saya cuba sembang dulu. 1, 2, 3. Ramadan tiba. Lag lagi ke Vinesh? Okey. Okey dah? Sekarang tak ada cikgu. Sekarang okey. Okay, kalau lag. Oh, sedap lagu tu Danish Mukri. Saya nak mute ni. Okay. Dia cakap minta maaf kepada anak-anak and then keluar untuk berjuang. Ada yang setengah tu ditangkap, ada setengah tu mati, ada setengah tu tak balik langsung. Yang ni pun pergi, Fitri Yahya pun pergi. Okay. Dia cakap kat sini, rakyat Malaysia. Yes? Dia cakap sebanyak 12 orang sukarelawan Malaysia yang berada di kapal Mavi Marmara ditawan oleh pihak Israel pada bulan Mei 2010. Yang ni masuk dalam berita bimbang. Dr. Fauziah Muhammad Hassan turut serta dalam misi kemanusiaan ke Palestin dalam program Women's Boat to Gaza pada bulan Ogos 2016. Kapal Zaytuna Oliva yang dinaiki beliau ditawan oleh pihak Israel. Pula Dr. Muhammad Afandi Saleh pula terlibat dalam misi kemanusiaan ke Palestin menaiki kapal Al-Auda pada tahun 2018. Kapal tersebut ditawan oleh Israel dan ditahan dalam penjara Israel sebelum dibebaskan kemudiannya. Kalau notis yang pergi ni doktor yang menunjukkan orang yang berpendidikan, yang faham betapa perihnya hidup orang dekat Palestin tu. That's why dia rasa macam itu satu tanggungjawab sosial untuk membela nasib masyarakat yang ditindas. Lagging tak guys? Lagging tak? Sekarang kisi. Saya dengar kamu cakap pun lagging. Maksudnya saya lagging kan? Ni Dr. Fauziah Muhammad Hassan. Dr. Fauziah Muhammad Hassan. Cikgu, lag lagi je. Dia hujan lebat kat sini. Sekejap kita tenang dulu. Cikgu lag. Faham. Tenang tenang. How about now? Okey. Jom cikgu, sukarelawan. Jom sukarelawan. Dr. Fauziah Muhammad Hassan ni dicakap bersama Women's Boat to Gaza. Ditahan pada tahun 2016 kan? 2016. And then isu Syria pula. Kalau kita nak recall balik, kamu boleh bagi jawapan terus, audio dan juga tulis kat chat. Soalan saya, apakah nama NGO yang terlibat dalam isu yang terlibat di Palestin? Siapa ingat? Saya ingat juga. Apa? Bagi tahu. Aman Palestin. Yes, lagi? Cinta Gaza Malaysia. Okey. Lagi? Mapi. MAPIM.
Ni Khadijah jawab CGM dengan MCM. MCM tu apa? Muslim care. Muslim care. Bukan skincare tau. Bukan skincare. Muslim care. Okay, skin scare. CGM apa? CGM. CGM. Cinta Gaza Malaysia. Cinta Gaza Malaysia. Yes, thank you. Ada 5 je kat situ. Ingat ya, masuk quizzes nanti. Kamu perlu fight untuk tim kamu. Sekarang ni isu Syria pula. Krisis politik di Syria bermula pada tahun 2011 menyebabkan rakyat Syria mengalami kesengsaraan, terutamanya masalah kekurangan makanan dan kemudahan perubatan. Menyedari keadaan ini, Malaysia tampil memberikan bantuan dan sokongan kepada rakyat Syria. Again, Malaysia lagi yang datang bagi bantuan. Tadi Palestin, sekarang ni Syria pula. Pada Oktober 2015, kerajaan mengumumkan kesediaan untuk menerima 3,000 orang pelarian warga negara Syria dalam tempoh 3 tahun. Siapa tahu isu ni? Yang Malaysia menerima pelarian Syria. Siapa tahu isu ni? Lag. Geramnya lag ni. Kita tunggu jap. Kita tunggu sampai tak lag. Okey, sekarang ni. Okey. Hujan kot. Hujan. Macam mana ni? Okay, how about now? Sekarang ni okay tak lagi? Kalau tak ada reply ni maksudnya lag lah ni. Kalau saya ada orang tanya apa beza Palestin, Gaza dengan Syria. Beza dia negara. Negara. Gaza tu dalam Palestin. Palestin sebuah kawasan besar. Lag tak sekarang ni? Okey sikit. Okey sikit. Okay, thank you Hafiz sebab inform. Saya lukis saya lukis. Ni katakan ni Palestin. Palestin kan. Gaza dalam ni. Gaza. Ibarat KL dengan Malaysia. Tu Gaza dan Palestin lah. Gaza kecil, Palestin besar. Palestin tu negara. Gaza tu nama tempat dalam negara tu lah. Kalau Syria ni negara lain pula. Syria ni negara lain pula. Tu beza dia. Okay, Nazifah. Jelas tak Nazifah? Jelas cikgu. Okay, thank you. Negara lain pula Syria ni. Okay, thank you for the question. Bagus. Teruskan tanya. And then NGO yang join kat Syria. Apa? Jom kita lihat. Oops. Yang pertama, Organisasi Humanitarian Care Malaysia, MyCare. Bukan My Sejahtera, tetapi MyCare. Merupakan gabungan 6 buah NGO kemanusiaan melancarkan kempen I for Syria pada tahun 2011 bagi menyalurkan pelbagai bantuan kepada pelarian Syria. Lag tak lagi ni? Cikgu tak boleh dengar, Cik. Tak boleh dengar. Sekarang ni dengar tak? Lag patutlah. Boleh dengar, Cik. Boleh. Sekarang ni lag. Internet ni kan. Lag saya bersama. Sebaik student semua baik-baik. Okay. Macam mana? Sekarang ni okey tak lagi? Lag tak lagi? Lag cikgu. Subhanallah. Sekejap saya check. Cikgu bukan lain cikgu. Celcom. Cikgu
Dia adik-beradik Messi memang lah. Kawasan saya ni satu lagi internet dia kurang. Adik-beradik Messi tu memang tu. Kan? Tak apalah. Duduk kat Malaysia dah. Macam mana nak mencapai negara maju tiba? Okey, sekarang ni dah line clear dah rasanya kan? Sekarang clear je. Dengar. Kita manfaatkan balik time clear ni. Okey, Cinta Syria Malaysia CSM ditubuhkan pada tahun 2014. Sekolah kita untuk pendidikan percuma untuk kanak-kanak pelarian Syria. Ni sekolah kita. Sebab apa kita? Sebab kita lah. Kemudian Global Peace Mission GPM ditubuhkan pada tahun 2001. Banyak aktiviti kesukarelawanan dan kemanusiaan di 30 buah negara. Banyak ya? 30 buah negara. Pelarian Syria berupa bantuan dia berupa makanan, ubatan dan peralatan. Ini gambar dia. Rescue Syria Winter Mission. Vinesh? Vinesh, anda di talian? Dengar tak? Tak dengar? Cikgu, bila cikgu cakap kadang-kadang dia lecture. Oh. Macam tu. Dah tu macam mana nak mengajar kalau dia Kalau cikgu start ajar okey kan, tapi bila dah lama dia akan start lag. Tunduk aja je. Okey, kita tukar teknik Ada how many of you guys kat sini sekarang ni? 32, ramai. Okey. Disebabkan ni bab terakhir dah. Okey. Saya bagi tugas tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Vinesh, kamu type isi mengenai tsunami di Aceh. Tak payahlah. Apa tu? Tak apa. Saya tukar balik. Nak buat macam mana ni? 643 tapi masih lag. Buat apa? Tapi dia lag kadang-kadang kan. Sekejap saya cuba cek internet saya sekejap. Allahu Akbar. Sabar. Sekejap je saya cek internet. Yeah. Okey. Test. Macam ni okey tak lagi? Okey, clear. Okey. Kita doakanlah internet ni berjalan dengan lancar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Okey. Tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Tadi kita dah pergi. Yang pertama tadi apa? Palestin kan? Yang kedua adalah Syria. Okay, lihat balik badan apa yang join dalam Syria ni. MyCare. Bukan My Sejahtera. MyCare. Cinta Syria Malaysia. Tadi Cinta Gaza Malaysia kan? Cinta Gaza Malaysia, betul tak? Senang je saya ingat. Cinta Gaza Malaysia, Cinta Syria Malaysia. Yes, Vinesh? Okey tak Vinesh? Cikgu panggil ke tadi? Ya, saya panggil awak.
Saya nak tanya, biasanya Vinesh yang rajin respon Siap. sebab tanya sama ada internet saya okey tak lagi line. Apa ni? Ada siapa-siapa yang boleh dengar tak? Respon jap. Test. Mama nak otak kamu tidur. Okey. Sambung balik Ni bukan isu Palestin, isu Syria, ni isu internet. So yang pertama tadi Palestin kan, ada aman Palestin, ada cinta Gaza Malaysia. And then ada apa lagi untuk Palestin? Muslim Camp Malaysia. Okay, good. Muslim Care Malaysia. Ada lagi tak? MAPIM. MAPIM. Okay, tak ada dah kan? Okay, next Syria pula. Ada My Care yang pertama. Ada Cinta Syria Malaysia. Dan ada Global Peace Mission, GPM. And then kita lihat untuk Aceh dan Sri Lanka pula. Cikgu, Yes? Aceh tu dekat mana tu? Aceh tu dekat Indonesia. Aceh tu dekat Indonesia. Oh, Sri Lanka tu dia almost dekat Bangladesh sikit, Sri Lanka. oops. Okay. And then Mercy Malaysia. Yang ni sangat famous Mercy Malaysia. Mercy Malaysia ditubuhkan oleh Tan Sri Dr. Jemilah Mahmud. Dia aktif dalam kesukarelawanan dan kemanusiaan. Bertindak untuk memberikan bantuan perubatan, membina semula pusat kesihatan komuniti di Aceh, membangunkan infrastruktur di Sri Lanka termasuklah sekolah dan jambatan bagi kemudahan penduduk. Okey, Aceh ni dia dekat Indonesia. Dia pernah berlaku banjir. Pernah berlaku banjir teruk dekat Aceh. Satu bangunan, satu Aceh tu, hampir separuh Aceh tu musnah. Memang dia perlukan bantuan lah. Dan Malaysia, walaupun dikecam teruk oleh Indonesia, menghulurkan bantuan kepada Indonesia, terutamanya di Aceh. Aceh ni dia pusat hiburan sebenarnya, banyak sangat. Mak Saleh suka pergi Aceh. Sekarang ni saya tak tahu Aceh macam mana dah jadi. Mungkin dia kembali ke jalan kebenaran dah kot Aceh ni. Sekarang ni lag tak? Tak lag dah kan? Sekarang tak ada. Okey. Kemudian ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. Bukan Abah, ABIM. Ditubuhkan pada tahun 1971, memberikan bantuan. Yang ni, bencana tsunami kepada Aceh. Ni, tsunami. Berlaku di Aceh. Aceh dekat mana? Indonesia. Tsunami. Boom. Mendirikan sekolah dan rumah perlindungan kepada lebih kurang 120 orang anak yatim yang menjadi mangsa tsunami di bandar Aceh. Okey, dia ada video ya, banjir tsunami di Aceh ni. Orang hanyut macam tu je. Rumah, kereta, orang hanyut macam tu je. And then dia nak survive macam mana? Dia orang panjat duduk atas kubah masjid. Atas atap rumah. Tsunami tu kuat gila. Nasib baiklah. Hampir separuh tu lumpuh. Aceh tu lumpuh terus. Sampaikan family pun boleh hilang. Anak hilang, tak tahu pergi mana. Suami hilang, isteri mati. Ayah, bayangkan kita duduk kat rumah and then ada tsunami berlaku, kita nampak mak ayah kita hanyut dengan banjir tsunami tu. Kita nak tolong tak boleh, kita pun duduk pegang tiang. Duduk pegang tiang. Sangat takut kita tak boleh nak bayang benda tu. Cuba type dekat YouTube. Daripada dengar lagu apa? Call Me By Your Name. Tak tahu siapa nyanyi tu. Siapa tu nama? Montana. Montana. Nampak sangat Lil dengar. Nas X. Monster XXX ke? Apa dah tadi? Little Nas X. Little Nas. Betul. Montero.
So itulah. Instead of dengar Lil Nas X tu, kita type Tsunami Aceh. Tengok. Auto tak tengok dah. Auto tak tengok dah Montero. Okay. Okay, next. Ini untuk Aceh dan Sri Lanka. Ada Yayasan Restu. Mercy Abim Restu. Ditubuhkan pada tahun 1998. 1998. Memberikan bantuan pendidikan percuma kepada warga Aceh. Bagus tak bagus rakyat Malaysia? Bagi pendidikan percuma kepada warga Aceh. Membangunkan rumah anak yatim Babun Najah. Macam mencarut pula Babun ni. Babun Najah di Uli Karung, Aceh. Inilah di mana di Aceh dan juga di Sri Lanka. Okey. Okey, kita tanya. Saya nak tanya perempuan lah. Siapa ada? Okey, Aimi Cute. Aimi Cute, anda di talian Aimi Cute? Nurul Aimi Cute. Nurul Aimi Cute 1. Aimi Cute 2. Aimi Cute 3. Okey, tak ada respon. Okey, tak mengapa. Kita cuba yang lain pula. Nurul Nazifa. Nurul Nazifa 1. Ada tak? Ya, cikgu. Okey, cikgu nak tanya. Bagi 2 NGO yang terlibat di Syria. Cinta Syria Malaysia Dan dengan MyCare. MyCare. Okey, bagus. Terima kasih Nazifa. Seterusnya saya pilih Khadijah pula. Khadijah, anda di talian Khadijah? Ada. Okey, berikan cikgu 2 NGO yang terlibat dalam isu Palestin. Taman Palestin dengan Muslim Care Malaysia. Muslim Care Malaysia. Okey, bagus. Mantap. Okey, Hafiz Irfan. Anda di talian Hafiz Irfan? Cikgu lag. Lag. Cikgu lag. Saya nak gigit saya. Ya cikgu. Okey, Hafiz Cikgu. Irfan. Yes, saya. Sekarang cikgu lecture sekarang. Okey, betul. Saya akan cuba cakap sampai dah tak lag. Okey, Harfi Arif berbelit lidah. Sekarang lag tak lagi? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Okey, Hafiz Irfan cuba dengar soalan saya dulu. Kalau tak dengar cakap kat saya ulang balik. Bagi cikgu 2 NGO yang terlibat di Aceh dan Sri Lanka. Mercy Malaysia, Mercy Malaysia. Yayasan Restu. Yayasan Restu. Okey. Okey. Seterusnya Abim kan. Okey, bagus. Terima kasih. Apa tu? Okey, bagus Hafiz Irfan. Thank you. Kita lihat pula usaha mengekalkan kelestarian global. Okey. Tak boleh. Okey, alright. Usaha mengekalkan kelestarian global. Apa usaha yang Malaysia buat? Mengekalkan kelestarian global bermaksud usaha untuk mengekalkan serta memelihara alam sekitar. Dia ada macam ni, kalau buat karangan bahasa Melayu kan, dia ada memelihara dan apa? Dan apa? Memelihara. Memelihara. Kita jaga dan kita baik pulih, memelihara. Okay, thank you Nazifa. Keaslian alam sekitar bagi membolehkannya diwarisi oleh generasi akan datang. Kalau kita duk jaga je, jaga and then separuh pokok musnah. Kita jaga lagi yang separuh lagi tu kan. So menjaga saja dia tak akan mampu bertahan bertahun-tahun lah. Kita perlu jaga, pelihara dan memelihara. Kalau ada yang rosak, kita jaga balik supaya dia tumbuh balik. Kita tanam balik supaya subur balik. Negara kita juga melibatkan diri dalam pelbagai program bersama-sama dalam pemeliharaan alam sekitar. Contohnya Deklarasi Langkawi. Anugerah Langkawi, nampak? Ada tebuan ni. Kelebah. Ikutlah apa pun, asalkan dia Anugerah Langkawi.
Okey, pengisytiharan deklarasi Langkawi merupakan bukti jelas komitmen Malaysia dan negara Commonwealth untuk memelihara alam sekitar. Untuk memelihara alam sekitar. Ingat gambar lebah ni, ingat anugerah Langkawi, ingat menjaga alam sekitar. Menangani isu apa? Kesan rumah hijau, kerosakan dan penipisan ozon serta pencemaran yang disebabkan oleh manusia yang tidak terkawal. Apa itu masuk kesan rumah hijau? Apabila manusia bertebang pokok, banyak menggunakan plastik dan juga aerosol. Aerosol tu adalah lead ke? Tak lah cikgu, tak lah, tak lah. Penggunaan aerosol. Okey dah. Aerosol tu tulis macam ni, aerosol. Merujuk kepada penyembur serangga tu. Shelltox ke, apa lagi? Sembur tu lah. Sembur tu. Penggunaan tu dia akan mampu menipiskan lapisan ozon. So dia agak bahaya lah kalau kita guna banyak. Begitu juga dengan penggunaan aircon. Okey, apa tugas Anugerah Langkawi? Anugerah Langkawi ni dia diberikan, kita guna highlight lah. Diberikan kepada warga negara Malaysia yang menunjukkan komitmen dan sumbangan dalam bidang alam sekitar. Siapa yang bagi sumbangan dalam alam sekitar akan dapat anugerah lebah ni. Dapat anugerah lebah ni. Anugerah ini dimulakan pada tahun 1991. Buat dasar alam sekitar negara. Asas pembangunan negara. Mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark dekat Langkawi. Siapa pernah pergi Langkawi? Confirm lah. Ramai dah pergi kan? Saya pernah pergi. Tak pernah pergi? Tak Serius pernah lah? pergi. Saya pernah. Saya tak pernah pergi. Saya pergi 3 kali sampai termuntah. Termuntah dekat Langkawi. Tak tahu nak buat apa. Apa, seasick lah you. Termuntah lah. Dia suruh rasa minyak gamat tu letak dalam mulut. Termuntah lah. Kan minyak gamat kan. Kan? Dia suruh rasa sikit je tapi saya teguk. Salah saya dah tu. Kecil lagi masa tu. Cikgu lag je Saya sekarang. gulek lah. Okay. Lag. Kan saya tahu saya lag. Saya akan terus bercakap sampai saya tak lag. Anugerah Langkawi. Anugerah Langkawi. Anugerah Langkawi. Okey, macam ni. Sekarang ni okey tak lagi? Okey. Okey, serius okey. Okey, Cik. Okey, kita Serius teruskan. okey. Kalau tak okey bagi tahu okey. Malaysia telah melancarkan dasar teknologi hijau negara pada tahun 2009 untuk menggalakkan penggunaan teknologi hijau. Geopark. Menyertai sidang kemuncak bumi. Isu pencemaran alam sekitar. Isu pencemaran alam sekitar mencetuskan sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro, Brazil. Dia buat apa? Dia akhirnya dia guna memelihara, nampak? Alam sekitar. So apa yang kita perlu ingat kat sini, sidang kemuncak. Okey, tak apa. Now I feel sorry for you guys. Ya Allah, lain aku ni. Astagfirullah. Okey, sekarang okey tak lagi? Test. Okey. Okey. Kalau lag bagi tahu Sekarang ni apa sidang kemuncak bumi ni buat dekat Brazil ni? Ingat yang ni je. Deklarasi Agenda 21. Apa benda ni? Dokumen untuk pengurusan aktiviti manusia dalam sesebuah negara untuk mengatasi masalah kemiskinan, kebeluran dan kerosakan ekosistem. Okey, saya tulis Agenda 21. Apa benda ni? Apa benda dia adalah dokumen untuk negara.
Negara untuk atasi miskin. Miskin. Apa lagi? Kebulu. Ekosistem. Ekosistem ni merujuk kepada itulah flora dan fauna lah. Okey, Fawaz Haikal. Fawaz Haikal, okey. Krik-krik. Dengar tak? Dengar. Dengar kan? Okey, apa itu Agenda 21? Ingat, dokumen untuk negara untuk mengatasi miskin, untuk mengatasi kebulu, untuk kemerosotan ekosistem. Tu fungsi dia. And then Malaysia juga terlibat dalam protokol Kyoto. Protokol Kyoto. Okey. Kyoto dan persidangan alam sekitar di Bali. Kat Kyoto dekat Bali. Banyak Persidangan ini merupakan satu persetujuan sah dan persefahaman negara maju bahawa negara yang terlibat ini akan mengurangkan pembebasan gas rumah hijau secara kolektif dan menggalakkan penggunaan tenaga baharu seperti tenaga solar. So apa yang dia cuba nak sampaikan kat sini, ada persidangan Kyoto dan juga persidangan alam sekitar Bali. Dia cakap kurangkan pembebasan gas rumah hijau dan banyakkan guna tenaga solar, tenaga cahaya matahari untuk barang-barang elektrik dalam rumah. Ini hasrat Malaysia lah untuk menerapkan dan menggunakan pakai saranan agenda dalam program pembangunan bagi memastikan alam sekitar tidak terjejas dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Bagus ya Malaysia ni. Okay. Ni gambar sidang. United Nations Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro. Malaysia adalah kat sini ni. Somewhere here. Apa itu gas rumah hijau yang ni? Gas rumah hijau merupakan peningkatan gas karbon dioksida, CO2 kan, di atmosfera yang memanaskan bumi. Peningkatan ini berlaku disebabkan aktiviti manusia seperti penggunaan penyaman udara dan baja kimia. Sama juga dengan orang tebang pokok. Pokok kan membebaskan karbon dioksida kan? Dia mengambil karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Dia give and take kepada manusia ni. Kenapa isu alam sekitar perlu diberi perhatian oleh masyarakat dunia? Okey, untuk soalan ni saya perlukan jawapan daripada setiap seorang daripada kamu. Apa pendapat kamu? Mengapakah isu alam sekitar perlu diberi perhatian oleh masyarakat dunia? Bagi jawapan kamu dekat ruangan chat. Saya baca satu persatu. At least saya perlukan 5 jawapan. Tulis dekat chat. Tulis dekat chat lah. Tulis dekat chat. Pendek pun tak apa, panjang pun tak apa, terpulang. At least 5 orang perlu participate. Kenapa isu alam sekitar perlu diberi perhatian oleh masyarakat dunia? Soalan kebat ni. Dapat mengurangkan pencemaran. Okey, terima kasih Vinesh. Untuk mengelakkan kepupusan haiwan. Okey, menarik Adam. Adam Firdausi. Menarik gila nama Firdausi. Okay, thank you Adam. Thank you Vinesh. Yang lain? Fawaz, Airil, Huzaifah. Syed Azfar ada tak Syed Azfar? Dapat memelihara flora dan fauna. Okay, bagus. Emily, mana Emily? Atika, Aimi Cute. Danish Akashah, thank you. Untuk mengawal suhu bumi, bagus. Terima kasih. Thank you Danish Akashah. Okay, 3 orang. Syed Azfar, mengelakkan pemanasan global. Wow, mantap. Thank you. Bagus. Hafiz Irfan, supaya alam sekitar dapat dikekalkan pada masa hadapan. Yes, bagus. Terima kasih. Semua lelaki ni perempuan mana? Mana perempuan? Hebatlah lelaki macam ni. Okey, Khadijah. Kerana ia memberikan kesan buruk kepada seluruh manusia. Terus pukul rata. Okey, thank you Khadijah. Thank you. Memberi kesan buruk. Okey, ada lagi? Dah cukup dah 5 ni. Okey, terima kasih sebab participate. Saya hargai. Jom kita lihat apa lagi yang nak dibincangkan. Antartika sebagai warisan sejagat.
Banyak mana lagi page? Oh. Oh, habislah. Macam ni. Okey, nampaknya macam dah tak lag ni. Kan? Antartika sebagai warisan sejagat. Apa maksud dia kat sini? Malaysia merupakan antara negara yang membangkitkan isu Antartika, menganggap bahawa penerokaan terhadap benua ais tersebut dilakukan secara tidak adil. Yes. Sebab apa? Dia banyak bagi efek kepada kehidupan. Contohnya dia panggil apa? Poaching. Poaching tu dia macam memburu haiwan lah. Dia memburu anjing laut, polar bear. Antartik ni dan juga Antartika ni dia perlu dijaga. Sebab apa? Sebab apa? Andai kata ni bumi kan? Ni bumi, Antartika ni yang ada ais tu, kalau kita teroka, maksudnya kita bina aktiviti di tanah tu, akan berlaku pencairan ais. Pencairan ais. Okey, apa yang akan berlaku apabila berlaku pencairan ais? Apa tu? Apa yang akan berlaku apabila berlaku pencairan ais? Apa yang akan berlaku? naik. Air kan ni. Air naik. Paras air laut meningkat. Betul. Paras panas air tu. laut meningkat. Habis ais cair. Ais cair. Meningkat. So bila paras air laut meningkat, dia akan bagi kesan kepada benua yang ada di seluruh dunia. Seluruh dunia. Kalau kita lihat, kalau isu tanah Melayu sendiri kan, dia dikenali sebagai Sundaland. Bukan benua Sundal, benua Sunda. Sundaland. Dulu, tanah Melayu ni dan negara Indonesia, dia bergabung. Meletup. Tiba. Macam ni. Kan tanah kan turun naik. And then, ais yang ada tu, dia cair, dia akan meningkatkan paras air laut. Kalau yang cair tu, bayangkan apa? Bayangkan ais tu, benua ais tu, contohnya seluas semenanjung Malaysia. Cair. Dia akan efek yang sangat besar lah kepada paras air laut. Bila paras air laut meningkat, tenggelamlah sesetengah kawasan yang duduk rendah. And tu air pun, contohnya air laut kan. Katakan ini benua, ni air laut. And then, bila ada tanah yang rendah, dia akan masuk dalam ni. Masuk. Sebab itulah dia ada terpecah macam ni. Walau hakikatnya satu benua yang sama. Faham tak lukisan saya ni? Ke buruk sangat? Saya lukis cantik sikit lah. Faham. Faham Kamu jaga hati saya kot ni. Katakan ni benua. Ni benua, satu benua. Yang X ni, nampak kan? Nampak tak saya lukis ni? Ya, boleh nampak. Nampak kan? Dekat sini ni tanah rendah. Kat sini tanah rendah. Tanah rendah kat sini. Tanah rendah kat sini. And then, ini ialah air laut. Air laut. Macam mana nak besar sikit kan? Tak jadi ni. Ni air laut. Air laut kan? Bila paras air laut meningkat, dia akan masuk kat sini. Masuk. Jadilah satu benua pula kat sini. Benua dia. Dia macam ni benua dia. Ni benua. Lepas tu naiklah air. Air sambung naik balik. Macam ni. So hakikatnya, satu dunia itu sendiri, kalau kamu tak sempat kan buku teks sejarah tingkatan 1 format baru. Masa kamu form 1, kamu guna buku teks sejarah yang lama ke? Baru? Kami format baru. Tingkatan 1. Baru tu. Oh, maksudnya Baru. dia adalah teori benua tu. Teori yang cakap
Yang pasal ais tu ke? Yes. Yang dia cakap dunia ni ada tu. asalnya daripada satu plat benua sahaja. And then satu benua, and then putaran bumi menyebabkan benua tu berpecah kepada 7 benua. Ini buku teks sejarah tingkatan 1 yang baru. Tak Tak sempat Ada kot. Ada. Okey. Berapa tahun dah tinggal tu? Tingkatan 1 dulu sampai tingkatan 5. 4 tahun dah. Tu tak apa. Inilah maksud dia. So maksudnya apa yang dari sudut sejarah dan juga sudut geologi mengatakan dunia ini asalnya satu benua sahaja. Satu benua. Kalau kita lihat cerita One Piece lah, One Piece. Cerita One Piece tu dia based on sejarah jugalah. Satu dunia yang berpecah pada 7 benua. Sebab apa? Berlaku pergerakan plak-plak tektonik. Tanah tu bergegar. Bayangkan inilah satu benua. Bergegar, puff, dia berpecah. Sebab tu ada kajian nampak kesan fosil. Separuh dekat benua ni, separuh lagi dekat benua tu. Benua lain. Ini menariknya sejarah. Dia mengambil kira unsur saintifik, geologi, bahasa. Buku teks sejarah memang menarik. Okay, terima kasih sebab bagi perhatian. Okay. Iris ini. Penerokaan terhadap Antartika dinominasi oleh hanya sebahagian kecil negara. Pandangan Malaysia ini diutarakan sejak tahun 1983 melalui NAM. Apa itu NAM? Siapa lagi masih ingat NAM tu apa? Vietnam. NAM tu apa? Kena ulang balik ni. Tak silap saya yang ada gambar burung tu. Burung apa? Burung puyuh. Burung buyung. Dah lupa dah juga. Tu buat lawak lah. Tu lawak. Burung apa? Burung puyuh. Lupa lah sir. Dia yang tak terlibat nampak ni. Burung ni. Nampak ni? Non-alignment movement. Ni lah NAM yang ada burung ni. Non-alignment. Yang ni United Nations. UN. Yang ni ASEAN. Yang ni apa? Yang mana sir? Yang hijau ni. Nampak tak gambar apa ni? OIC ya. OIC. Ada gambar Kaabah kat sini. OIC yang melibatkan negara Islam sahaja. NAM ni non-aligned movement. Negara yang tak terlibat pada mana-mana kuasa. Sebab tu dia nak jaga sangat Antartika. Tu terpulang pada NAM lah. Sebab Malaysia pun join NAM. Banyak Malaysia join. Malaysia join NAM, ASEAN, OIC, Commonwealth, United Nations. Yang banyak ni. Okay, kita sambung kat sini. Sidang Kemuncak 6, India, Malaysia mendesak PBB mengambil langkah pertama menjadikan Antartika sebagai warisan manusia sejagat. Sebab PBB ni kalau sudah terhantuk baru nak tengadah. Kena patuk je PBB ni. Besar saja je kena patuk. Kena buat apa ni. Malaysia cadangkan PBB mentadbir Antartika agar segala bentuk hasil yang terdapat di benua tersebut dapat dikongsi bersama-sama oleh semua negara. Pandangan ini mendapat sokongan daripada negara lain. Antartika rumah kedua Dr. Azizan. Antartika. Yang ni kita boleh go through next week lah. Okay, sekarang ni bersedia untuk quizzes ya? Quizzes. Ada sikit je soalan. Kita buat team. Okay. Infinite tension is not stable.
Mana chat ni? Nah, buka Quizzes. Link enter game code dia 050 050 041. 050041. Nazak sangat line saya, cikgu. Tak apalah. Okey, Fatin dah masuk. Sofia dah masuk. Selamat datang, Sofia. Azfar, selamat datang. Nurul Atikah, selamat datang. Dah ada leader, ada kumpulan Sharp. Bukan kalang-kalang ya, Sharp. Oh, Adam, selamat datang. Aimi, Hazmi, Vinesh, Nabil Hakimi, Khadijah, Afif, Ariel, okay. Hafi. Ada lagi? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Baru 13 orang ni. Kamu ada 30 orang. Mungkin ada sesetengah orang line nazak sikit kan. Macam line saya. Line saya pun nazak juga. Soalan senang saja. Make sure betul semua because you guys are a team. It's okay, Emily. Cuba lagi. Okay, Arif Aiman, selamat datang. Okay, tak apa. Kita tunggu 3 minit lagi. Buat masa ni kamu boleh baca dulu. Ataupun kita recall balik. Okay, apa NGO yang terlibat dalam Palestin? Ada satu yang senang ingat. Yang senang ingat. Cinta. Cinta Malaysia. Cinta Malaysia. Hafiz, selamat datang. Nazifah, selamat datang. Okay, 4, 8, 12, 13, 14, 15. 15 orang. Okay, 2 minit lagi and then we may start the quiz. Okay, selamat datang Danish Akasha. Emily, mana Emily? Adeline. Adeline, selamat datang Adeline. Okey, apa fungsi anugerah Langkawi? Anugerah Langkawi tu dia bagi kepada siapa? Kepada orang yang berumur? Kepada orang yang bebas dadah? Siapa ingat anugerah Langkawi tu diberikan kepada siapa? Mereka yang membantu dalam menjaga alam sekitar. Itulah anugerah Langkawi. Melibatkan alam. Okay. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, dah tak ada kot yang boleh masuk ni. So, tanpa melengahkan masa atau nak tunggu Emily. Emily boleh tak masuk ni Emily? Push. Apa yang jatuh tu? Alhamdulillah. Okay. So, tak apalah. So, I wish you all the best. You guys are a team. So, buat yang terbaik, okay? Alhamdulillah. Kita lihat. Shark menang ke? Turtle menang? Aus menang atau Raccoons? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okay, start. All the best.
It's okay, Emily. Nanti kita boleh discuss kat sini. Morning owls, hurtling turtles, righteous raccoons, and wagging shark. Cikgu sudah siap, Cik. Sudah siap? Wow, mantap. Winners team mana? Hurdling turtle. Oh. Bagus. Uish. Laju naik rakun ni. Tadi duduk kat bawah tadi. Terus nama. Saya semua tu saya yang buat. Oh. Oh wow. Saya dah habis. GG. Habis dah. So tahniah kepada semua. Morning owls, hurtling turtles dan juga righteous raccoons. So tahniah. Semua dapat 1,800 ni. Okay. Jom kita discuss. So tahniahlah kepada semua tim, raccoon, turtle, owls dan juga shark. Review question. Okay, soalan yang pertama. Yang manakah pertubuhan bukan kerajaan yang membantu Palestin? Aman Palestin. Siapa jawab rindu Gaza Malaysia tu? Oh. Dia kata bukan. Oh. Mana bukan? Mana bukan? Tak Saya silap buat soalan. Saya silap soalan. So betul lah. Siapa jawab rindu Gaza Malaysia tu betul. Muslim Malaysia care a lot pun betul. Patutlah saya dapat ni kot soalan tu. Sorry. Silap. So kita tukar. Yang manakah pertubuhan kerajaan NGO yang membantu Palestin? Okey, apa? Yang pertama. Aman Palestin. Aman Palestin yang pertama. Okay, Muslim Camp Malaysia. Muslim Care Malaysia. And then last kali Mapim. Majlis Mapim. Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia. Mapin. Mapim. Cinta tak ada? Cinta ada. Cinta Gaza Malaysia kan? Ada 4. Tapi awak rindu Gaza Malaysia. Sebab saya silap buat soalan saya cakap. Nak buat lain tapi lain tak jadi. Okey. Yang manakah merupakan NGO yang membantu Syria? Cinta Syria Malaysia. Cinta Malaysia. Lagi apa lagi? Kesian siapa yang pilih jawapan I care about Syria. Siapa jawab ni? Boleh check ni tapi tak apalah. Global Warming Mission bukan. I care about Syria bukan. I love Syrian people pun bukan. Apa? Cinta Syria Malaysia. Lagi? Apa lagi? Ada 3 kan? Peace Mission. Apa? Global Peace Mission, GPM. Global Peace Mission, GPM. Global Peace Mission. Lagi? My Care. My care. Ada tak lagi? Tak ada, 3 saja. 3 je. Ada bagi jawapan dekat chat. My Care. Bukan My Sejahtera. Okay, Global Peace Mission. Cinta Gaza Malaysia. Okay, bagus. Thank you. Mantap you guys. Okay, seterusnya. Soalan ni cakap apa ni? NGO yang manakah terlibat dalam misi kemanusiaan Aceh dan Sri Lanka? Mercy Malaysia, yes. Kalau Restu tu apa? Yayasan Restu. Bukan Desa Siswa Restu, okay? And then Angkatan Belia Syurga. Tak ada. Angkatan Belia Syurga. Islam Malaysia. Bagus. Senang je. ABIM, Mercy dan juga Yayasan Restu. Apa yang berlaku dekat Aceh? Berlaku tsunami.
banjir dan sebagainya. Okay, next. Anugerah Langkawi. Anugerah Langkawi. Anugerah Langkawi ni dia buat apa? Dia menyumbang. Berjumbang. Menyumbang apa? Dalam bidang alam sekitar. Bidang alam sekitar. Logo dia tunjuk apa? Logo Anugerah Langkawi tu. B. 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 Bukan beruk bukan beruk orang hutan, tapi B, lebah, tebuan. Ada cengkok macam tu. Dia bagi kepada siapa yang menyumbang dalam bidang alam sekitar. Dia bukan yang mencintai alam sekitar. Dia boleh jadi macam ni. Dia cinta alam sekitar tapi dia tak menyumbang pun. Macam kita lah, kita cakap kita cinta dia tapi tak buat apa-apa pun. Tapi kalau betul cinta dia, bagi makan, bagi duit. Nampak? Tak cinta saja, dia bagi something. Warga negara Malaysia yang merindui alam sekitar. Warga negara Malaysia yang menjaga alam barzah. Sebaik tak ada orang jawab. Kalau menjaga alam sekitar pun boleh. Okay, next. Apakah yang dimaksudkan dengan deklarasi Agenda 21? Dokumen penting pengurusan aktiviti manusia. Yes. Dokumen surat beranak. Tak. Siapa tulis dokumen negara untuk maju ni? Dia mungkin betul lah tapi dia macam bukan. Dia macam umum lah. Umum, dia tak tepat. Okay, thank you Dinesh. Tapi apa yang kita perlu ingat, deklarasi Agenda 21 ini, dia untuk pengurusan manusia dalam sesebuah negara, sebagai contoh untuk mengatasi kemiskinan, untuk mengatasi kebeluran, untuk menjaga ekosistem negara. Itu Agenda 21. Dan at the same time juga ada persidangan di Bali dan juga protokol Kyoto. Apa fungsi protokol Kyoto tu? Siapa tahu? Apa fungsi protokol Kyoto? Apa yang protokol Kyoto cuba sampaikan? Protokol. Protokol Kyoto. Mengurangkan gas rumah hijau. Yes, thank you Nazifa. Dia mengurangkan gas rumah hijau sebab ramai orang guna penghawa dingin. Ramai orang guna alat-alat elektronik yang banyak guna elektrik lah. So dalam protokol Kyoto tu dia cakap mengurangkan penggunaan yang menggunakan kesan rumah hijau lah, menyebabkan kesan rumah hijau. Begitu juga dengan persidangan di Bali. Tu dokumen. So tu je lah. Untuk bab 10 ada lagi sikit. Tak sempat habis juga hari ni. Kena next week juga. Ada soalan tak pasal ni? Pasal Tak cikgu. Tak ada kalau cikgu tanya soalan boleh? Tak mau tu. Tak apa. So saya nak remind je lah. Saya nak remind kepada kamu semua apa yang kamu boleh lihat. Apa yang kamu boleh lihat dalam YouTube. Pertama sekali saya tulis dekat chat Kamu tengok tak video kasut tu? Minggu lepas saya cakap tu. Kasut apa? Lupa. Lupa. Saya siap bagi link kot. Kasut buatan Gombak. Oh ya, okay tu. Sebab you guys tengok apa Montero, Lil Nas tu. Kasut buatan Gombak. Khadijah tengok. Bagus Khadijah. Kasut buatan Gombak. And then lihat Good Juice. Kasut buatan Gombak, Good Juice. Tsunami Aceh. Tsunami Aceh. And then apa lagi nak Google? Okay, Heliza Helmi. Listing. Okay, kenapa saya cakap tengok YouTube? Kalau boleh kamu Google lah. Kamu type ni dekat YouTube. Kasut buatan Gombak, Good Juice, Tsunami Aceh and Heliza Helmi Palestin. Sebab apa? Kadang-kadang untuk mendapatkan ilmu bukan sahaja dari buku teks. Dia sekeliling kita. Boleh ditakdirkan apa yang kamu lihat dalam YouTube tu kamu enjoy, kamu boleh guna dalam exam kamu sebagai huraian. As a person lah, you keep on improving your knowledge. Lagi tambah ilmu, okay? Kamu semua dah pandai dah. Saya tahu kamu semua dah pandai. Tapi kamu semua ada potensi untuk jadi lagi pandai. Faham kan? Semua pandai, budak baik, budak bagus. Tengok Lil Nas, tengok Montero. Okay, ada soalan tak ada?
Khadijah, Tak ada. Vinesh, Hafi. Tak ada, cikgu. Cikgu. Tak ada. Aimi Cute, Afiqah, Nazifah, Sofia. Ada? Tak ada. Tak, cikgu. Okay, alright. Adam Fidausi, Irfan Afif, Syed Alfa, Emily, Ain Fatin. Ada soalan? Tiada. Tiada. Oh, okay. Fawaz Haikal, Mursyid Hamdan, Danish Akashah, Nur Syafiqah, Nur Admin Faikah, Zikri Hakimi, Arif Aiman. Ada soalan? Tak ada. Ada cikgu, tak ada. Okay, okay. Tak ada. Danny sudah ada. So kalau tak ada soalan, saya nak mohon maaf lah atas kesilapan internet ada tak ada lag tadi. So, saya Okay, mohon maaf lah. And then saya doakan segala yang kita belajar hari ini dapat mendatangkan manfaat untuk kita semua pada satu hari nanti. Dan saya doakan yang terbaik untuk kamu semua. You guys nak SPM tahun ni kan? So kalau ada soalan tanya je saya boleh tolong bantu setakat yang saya boleh. So I wish you all the best in life. Stay safe, stay positive and smile sentiasa. And semoga Allah pemudahkan urusan kamu semua. Jangan stres, sentiasa senyum. Dan itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih sebab luangkan masa. Saya hargai. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. 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 Sama. Take care, teacher. Take care juga. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okay, you're welcome. Irfan. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Ariel. Ya, ya. Okay, okay. Sihat tak tu? Tiba. Okay, yo. Duduk ruang tamu Yo. Oh, dia ni air dia. Oi. Saya Okay, sama-sama.